And it goes a little something like Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Haswanusra binti Bakri, nombor matrik 19070246. Saya dari DPSM 4M. Nama saya Mira Alishatan, nombor matrik 19070271. Saya daripada DPSM 4M. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Azura binti Abdurrahman. Saya daripada DPSM 4M. Nombor matrik saya 19070195. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Anis Hazwani binti Muhammad Asri. Nombor matrik 19070227. Saya daripada program DPSM 4M. Saya Siraji Wiana Sarawanan. Saya dari DPSM 4M. Nombor matrik saya 180700185. Okey, sekarang kita akan masuk kepada pengenalan pengurusan pampasan. Okey, pampasan merujuk kepada semua bentuk pulangan yang diterima oleh pekerja sebagai sebahagian daripada perhubungan pekerjaan. Pengurusan pampasan sangat penting kepada organisasi dalam mengekalkan kebolehsaingannya. Sistem pampasan yang baik dapat menarik, mengekalkan dan memotivasikan para pekerjanya sekaligus dapat mencapai matlamat organisasi serta meningkatkan produktiviti sesebuah organisasi tersebut. Dalam isu bekas pekerja syarikat akhbar tuntutan pampasan, terdapat seramai 40 orang pekerja sebuah akhbar tempatan berbahasa Tamil mendakwa mereka tidak menerima bayaran pampasan yang dijanjikan oleh majikan susulan penutupan akhbar itu. Lalu mereka juga mendakwa bekas majikan tidak membayar caruman Perkeso dan caruman KWSP. Wakil pekerja M. Sundar berkata wang caruman KWSP dan Perkeso telah ditolak daripada gaji mereka, namun tidak dicarumkan kepada Perkeso dan KWSP. Caruman Perkeso tidak dibayar bagi tempoh 39 bulan sejak 2016, manakala caruman KWSP tidak dibayar sejak September tahun lalu. Selain itu, bekas majikan pekerja itu tidak membayar wang perlindungan insurans berkumpulan yang diambil biarpun berdasarkan rekod dan mereka membuat pemotongan gaji bagi tempoh 17 bulan. Sebelum ini, mereka ada menghantar satu memorandum kepada Menteri Sumber Manusia namun tidak dapat sebarang maklum balas. Apa yang membuatkan pekerja-pekerja itu hairan mengapa Perkeso dan KWSP tidak menyiasat atau mengambil sebarang tindakan apabila majikan mereka tidak membuat caruman ke atas mereka seperti kebiasaannya. Sepatutnya mereka membuat semakan dan penyiasatan hal ini kerana mereka adalah ahli Perkeso dan KWSP. Oleh itu, setiap majikan hendaklah menggalas tanggungjawab mereka sebagai majikan dengan jujur, amanah, telus, di samping dapat mengelakkan berlakunya perkara-perkara yang tidak baik seperti pecah amanah, gaji pekerja tidak dibayar penuh, pemecatan pekerja dan lain-lain lagi yang boleh menjejaskan reputasi sebagai majikan dan organisasi itu sendiri. Bagi menyelesaikan isu artikel kajian kami, dasar strategik yang akan digunakan adalah dasar strategik pentadbiran yang menggunakan teknik penilaian. Dalam teknik penilaian ini, alatan yang akan digunakan adalah seperti perancangan, belanjawan dan komunikasi. Alatan pertama yang digunakan dalam dasar strategik pentadbiran ini ialah perancangan. Perancangan merupakan elemen yang sangat penting di dalam sesebuah organisasi kerana organisasi dapat mengetahui pencapaian syarikat. Contohnya, dengan adanya perancangan, syarikat akhbar tersebut boleh membuat perancangan bagi mengatasi masalah permintaan akhbar yang semakin kurang pada masa kini. Permintaan akhbar yang semakin berkurangan pada masa kini mungkin disebabkan oleh faktor penggunaan teknologi yang semakin canggih, menyebabkan masyarakat tidak lagi membaca akhbar. Sebaliknya menggunakan telefon pintar untuk mendapatkan info-info semasa.
apabila syarikat akhbar tersebut membuat perancangannya yang tersendiri dari pelbagai sudut dan aspek. Syarikat mungkin dapat menjangkakan apa yang akan berlaku sekiranya membuat perancangan tersebut. Dari situ, syarikat boleh membuat pelan tindakan dengan betul serta memperbaiki mutu produktiviti syarikat bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Alatan seterusnya yang digunakan dalam dasar strategik ini ialah belanjawan. Selepas sahaja organisasi telah melakukan perancangan, maka organisasi bolehlah membuat belanjawan secara keseluruhan bagi organisasi yang merangkumi upah, bonus, OT, kola ataupun allowance lain-lain. Belanjawan amat penting kerana ia mempengaruhi struktur dan perjalanan organisasi. Ianya juga menyediakan gambaran tetap bagi perbelanjaan serta pendapatan sesebuah organisasi tersebut. Malah belanjawan juga merupakan salah satu dorongan yang sangat penting dalam membuat keputusan bagi organisasi yang seterusnya akan memberi impak kepada kewangan syarikat serta produktiviti sesebuah organisasi tersebut. Jika tahap kewangan syarikat berada dalam keadaan yang tidak stabil, organisasi perlulah menyediakan pelan tindakan bagi mengatasi ataupun mengawal keadaan tersebut. Jika sebaliknya, organisasi perlulah menyediakan pelan tindakan bagi mengekalkan dan meningkatkan lagi aktiviti tahap kewangan syarikat. Dengan ini, syarikat dapat mengelakkan daripada sebarang isu penindasan ataupun penyelewengan terhadap pampasan pekerjanya, sekaligus dapat melindungi hak pekerja. Dalam dasar strategi pentadbiran, alat komunikasi merupakan elemen yang sangat penting untuk memenuhi objektif strategik seperti kecekapan, adil dan pematuhan. Contohnya, dalam kes ini, pekerja menggunakan alat komunikasi sebagai alat untuk menyuarakan hak mendapat pampasan dan rasa ketidakpuashatian melalui protes terhadap syarikat tersebut. Seterusnya, pekerja syarikat ini juga menggunakan alat komunikasi untuk berunding dengan pengarah syarikat tersebut. Alat komunikasi dalam isu ini sangat penting untuk membuat penilaian yang adil terhadap isu pampasan ini untuk memenuhi objektif strategik, iaitu keputusan yang adil dan saksama. Dalam kes ini, wakil pekerja syarikat Tamlisan berkata caruman berkenaan dipotong secara bulanan dalam gaji mereka, namun tidak pernah bayar kepada Perkeso dan KWSP. Isu ini mencerminkan bahawa pengarah syarikat ini tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam pembayaran pampasan pekerja ini. Dengan menggunakan teknik penilaian ini, syarikat akhbar ini dapat mencapai matlamat organisasi dan objektif strategi, iaitu dari segi kecekapan, keadilan dan pematuhan undang-undang. Sekiranya syarikat tidak menggunakan dasar strategik pentadbiran ini dengan betul, matlamat organisasi tidak akan dapat dicapai. Kesannya akan menyebabkan pekerja ditindas. Sebagai kesimpulan daripada projek hands-on pengurusan pampasan, kami dapat simpulkan bahawa pekerja adalah merupakan aset yang terpenting dalam sesebuah syarikat dalam memastikan kelangsungan syarikat berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan pengurusan pampasan sesebuah organisasi perlulah diuruskan dengan baik dan berkesan kerana pengurusan pampasan yang cekap dapat mengekalkan, memberi kepuasan dan dapat memotivasikan pekerja. Dalam kajian kes kami ini, syarikat akhbar berbahasa Tamil telah berlakunya penyelewengan dan penindasan terhadap pekerja kerana majikan tidak membayar gaji serta mencarum ke KWSP dan Perkeso serta tidak membayar insurans perlindungan kepada pekerja ketika berkhidmat sebelum mereka menutup perniagaan tanpa sebarang notis yang dikeluarkan. Hal seperti ini tidak patut berlaku kerana majikan haruslah amanah dan bertanggungjawab dalam mentadbir pampasan pekerja. Oleh itu, pihak yang berkenaan haruslah segera mengambil tindakan kepada majikan tersebut kerana dia telah menyalahi undang-undang, iaitu hak pekerja yang telah berkhidmat dalam syarikat tersebut telah ditindas.